Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kementerian Dalam Negeri KDN mengeluarkan 17,452 keputusan kewarganegaraan setakat 1 Oktober. Angka itu melebihi sasaran 17,000 permohonan yang ditetapkan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya sentiasa komited untuk memastikan setiap permohonan kewarganegaraan diproses dengan telus, adil dan mengikut peruntukan undang-undang. Jelas beliau permohonan kewarganegaraan adalah anugerah tertinggi dan hak eksklusif Kerajaan Persekutuan. Justru setiap permohonan akan dinilai dengan teliti tanpa mengira keturunan, agama atau pangkat pemohon. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak semakin berkurangan dengan 234 orang masih berlindung di 4 pusat pembinaan sementara PPS setakat 11 pagi. Menurut info bencana JKM, 2 PPS dibuka di Kuching dan Betong Sarawak menempatkan 78 penduduk. Di Selangor, jumlah penduduk turut berkurangan kepada 38 penduduk ditempatkan di 2 PPS di Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Sementara 1 PPS dibuka di Sentul Kuala Lumpur menempatkan 5 penduduk. Baik, polis menahan seorang lelaki dipercayai dalam 22 kes pecah rumah di sekitar Alur Gajah dan Melaka Tengah. Suspek 24 tahun dikenali sebagai Cicak ditahan di sebuah hotel di Jalan Angkasa Nuri minggu lepas. Timbalan Ketua Polis Melaka Datuk Mat Nazri Nawawi berkata turut dirampas pelbagai barangan termasuk motosikal, telefon bimbit, rantai leher emas bernilai kira-kira RM150,000 termasuk dadah jenis syabu seberat 5.34 gram. Beliau berkata suspek bergerak secara bersendirian dan menyasarkan rumah tidak berpenghuni sebelum memecah masuk dan mencuri barangan berharga. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Suspek direman selama 10 hari sehingga 25 Oktober ini. Ini pula di Sarike, Sarawak, seorang lelaki ditahan selepas disyaki terlibat dalam kes pecah masuk dan curi di sebuah bangunan. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Aswandi Anis, suspek berusia 42 tahun itu dicekuk petang Isnin lalu di Jalan Setembu, Taman Susur Jambu. Turut dirampas sebuah motosikal, pakaian dan serangkai anak kunci yang digunakan untuk pecah masuk premis. Hasil siasatan awal mendapati suspek dipercayai terbabit dengan 7 kes jenayah sama yang dilaporkan sejak Julai hingga bulan ini. Selain mempunyai rekod jenayah lampau, hasil saringan air kencing mendapati suspek positif dadah. Suspek kini direman 5 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 380 dan Seksyen 457 Kanun Kesiksaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah sentiasa memantau stesen-stesen minyak yang beroperasi di sekitar kawasan sempadan Malaysia Thailand di Kedah. Ini bagi memastikan kesemua stesen minyak mematuhi peraturan yang ditetapkan, terutama tidak menjual minyak petrol bersubsidi kepada kenderaan asing. Oleh itu, beberapa pendekatan dilaksanakan termasuk risikan penugasan pegawai secara statik di 6 stesen minyak berhampiran sempadan bagi membendung aktiviti penyelewengan. Selain audit di stesen minyak serta rondaan di kawasan hotspot. Dengan 4 stesen minyak di Changlun menjadi tumpuan aktiviti berkenaan, manakala masing-masing satu di daerah Kubang Pasu dan Baling. 25 buah syarikat dari Britain bakal menawarkan peluang pekerjaan menerusi program Recruitment Drive pada 26 Oktober ini. Program itu mendapat kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, British Malaysia Chamber of Commerce serta unit lonjakan prestasi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Selain pameran pekerjaan, program itu turut menyediakan sesi networking dengan syarikat-syarikat yang terlibat. Recruitment Drive bertempat di WTC KL dengan sasaran 2,000 pengunjung. Baik, sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.